Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi. Allahumma salli ala al-Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kehadapan junjungan kita, kekasih kita dan pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam ke atasnya. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, dan kepada roh bapa-bapa dan saudara-saudaranya dari kalangan nabi dan rasul. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Semoga selawat dan salam ke atasnya dan ke atas mereka semua. Wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in, dan atas keluarga sekalian
para sahabat, kaum kerabat dan pengikut-pengikutnya. Wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, dan ikutilah pengikut-pengikutnya dalam kebaikan hingga hari kiamat. Wa khususan ila hadrati al-Imam Sanusi, yang dikhususkan kepada Al-Imam As-Sanusi dengan dihadiahkan kepada beliau dan mereka semua akan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Wattaqullah, dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Suratul Hasyri, pengusiran, surah yang ke-59 pada ayat yang ke-18 daripada 24 ayat pada juzuk yang ke-28. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tersambung pengajian daurah kitab kita, iaitu kitab Matan Ummul Barahim. Kita baca sama-sama, saya baca, sama-sama kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. I'lam annal hukmal aqli yanhasiru fi thalathati aqsam: al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu, wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalika fi haqqi rusuli alaihimus salatu wassalam. Fa mimma yajibu limaulana jalla wa azza ishruna sifah wahiyal wujud wal qidam wal baqa. Baik, kita sambung ada matan kita di situ. Saya minta kita baca sama-sama ni sebab itulah masa mula-mula di pondok dulu Tok Guru buat macam tu. Tapi Tok Guru ulang 3 kali. Baca, ulang.
Lama-lama jadi kita ingat matan ni dalam kepala. Baik, tersambung sifat seterusnya, iaitu sifat al-kidamu dan al-baqa'u. Sebelum tu, insya-Allah tengah hari ni kita ambil dua sifat terus. Sebelum tu kita nak memahamkan dulu tentang pembahagian sifat. Sifat 20 terbahagi kepada 4 kumpulan. Yang pertama macam pagi tadi, pagi tadi kuliah duha, Tok Guru sebut sifat apa? Nafsiyah. Nafsiyatun. Yang kedua, pandai pun. Tak payah daurah dah lah, pandai. Silap. Yang ketiga, yang keempat, yang dah tahu tahulah, yang belum tahu kita terangkan sama-sama nah. Baik. Sifat 20 terbahagi kepada 4 kumpulan yang utama, 4 kumpulan yang besar. Iaitu yang pertama nafsiyatun, yang kedua salbiyatun, yang ketiga ma'ani, yang keempat maknawiyatun. Baik. Nafsiyatun itu diambil daripada perkataan nunfasin, nafsun. Nafsun tu maknanya diri. Sama macam Tok Guru terang pagi tadi. Ana ulang balik je. Nafsun, diri. Sebab apa? Sebab sifat yang duduk dalam kumpulan nafsiyah itu sifat yang bersabit. Sabit ni bahasa tauhid. Bila anda sebut sabit tu maknanya yang tetap. Ni bahasa kitab-kitab tauhid dia sebut sabit. Yang kita faham sabit rumput tu. Sabit tu maknanya tetap. Jadi sifat nafsiyah ni sifat yang bersabit atas diri zat Allah Ta'ala. Okey? Zat Allah Ta'ala. Kemudian pula Allah Ta'ala itu mempunyai zat dan sifat. Tapi dengar baik-baik. Dia kadang-kadang kalau kita salah mengaji pun, salah dengar ilmu tauhid ni, dia boleh jadi kafir tu, jadi sesat. Sebab tu dengar, dia kena dengar betul-betul. Tak faham tanya. Allah bukan boleh dibahagi dua. Allah tak boleh dibahagi-bahagikan. Siapa yang faham Allah boleh dibahagi-bahagikan, kafir dia. Okey? Habis yang buat pecah dua ni, kita cuma dari sudut ilmu, kita kata Allah tu ada zat dan ada sifat. Jangan sesekali, mana tahu antum jadi ustaz ke bila-bila, pergi sebut Allah ni terbagi dua, ada di antaranya zat dan sifat. Jangan cakap begitu. Cakap gitu kufur. Nah, yang sebenarnya Allah memiliki zat dan memiliki sifat. Bukan maksud pembahagian. Tapi kita nak sebut Allah tu ada zat dan ada sifatnya. Zatnya ada, sifatnya ada. Okay. Zat tu apa dia? Zat tu diri. Diri sesuatu. Maksud di sini diri Allah lah. Contohnya macam Tok Guru sebut tadi. Ni zat saya. Zat Syakir. Diri saya. Ini zat ridak. Diri ridak ni. Ini zat jubah, diri jubah ni. Diri dia, zat dia. Itu panggil zat ataupun bahasa Melayu kita sebut diri. Bahasa tauhid sebut zat. Ada pun sifat. Kena pandai beza antara zat dengan sifat. Okey Takrifan zat kalau dalam kitab-kitab tauhid dia sebut zat ni berdiri sendiri. Dia tidak perlu berdiri atas sesuatu. Dia tak berdiri atas sesuatu. Dia berdiri di atas dirinya sendiri. Maknanya dia tidak menempel ataupun tidak tergantung atas sesuatu. Okey, itu zat. Adapun sifat, dia berdiri atas sesuatu. Itu beza zat dengan sifat. Sifat dia berdiri atas sesuatu. Maknanya dia menempel atas sesuatu. Contoh, ini zat jubah, sifat dia apa? Sifat dia hitam.
hitam tu duduk pada jubah. Dan hitam ni, yakni sifat tadi ni, hitam ni tak boleh berdiri sendiri. Maksudnya saya tak boleh keluarkan hitam, oh ini hitam, ini jubah, tak boleh. Mana boleh keluarkan hitam? Mana? Tak boleh. Sebab sifat dia nak tak nak, dia kena duduk pada zat. Ini zat dinding, sifat dia putih. Putih tu duduk pada dinding. Putih tu kita tak boleh buat keluar. Yang cat tu, itu zat cat. Cat tu zat, sifat dia putih tak? Nampak? Jadi sifat tidak boleh berdiri sendiri. Itu sifat, itu makna sifat. Makna sifat tak boleh berdiri sendiri, dan dia mesti berhajat kepada sesuatu, yakni zat, untuk dia menempel, untuk dia duduk pada zat tu. Tak kira lah zat mana dia nak duduk. Faham? Jadi lagi sifat jubah ni apa dia? Sifat jubah ni lembut. Lembut tu dia duduk atas zat jubah. Dia tak boleh duduk sendiri lembut, buat keluar lembut. Mana boleh? Faham? Okey, itu sifat. Jadi lagi nak mudah fahamnya beginilah. Ambil benda mudah. Ni benda ni. Ini gula. Okey. Contoh gula yang telah di zoom ini. Okey. Jadi ini contoh gula. Bila kita pegang gula ni, bermakna kita sedang memegang zat gula. Boleh? Sifat dia apa? Sifat dia manis. Adakah kita boleh pegang manis? Tak boleh. Hang pegang apa tu, Mat? Manis. Mana boleh pegang manis? Tok guru kata otak tergeliat. Saya dengar dalam kereta semalam. Tergelak dalam kereta, otak tergeliat. Macam mana otak tergeliat? Jadi sifat tak boleh dipegang, tapi sifat boleh dirasai. Macam mana nak tahu manis tak manis? Masuk dalam mulut, batal lah puasa. Masuk dalam mulut, kita rasa manis. Jadi baru kita tahu sifatnya manis. Tapi boleh tunjuk mana manis? Mana tunjuk? Adakah manis itu di atasnya, atau di bawahnya, atau di kanan, atau di kiri, atau di tengah? Tak tahu. Sifat tu tak nampak, tetapi boleh dirasai. Boleh. Contoh, nama saya Syakir. Okey, soalan saya, Syakir ni zat ke sifat? Khilaf ulama. Zat ke sifat? Nama saya ni sifat, zat dia saya. Ini zat saya. Syakir tu ni zat dia. Adapun nama dia tu sifat. Sebab apa? Sebab nama boleh dipegang tak? Tapi boleh tak dirasai? Ada tulis kat mana Syakir tu? Mana Syakir tu dalam tubuh badan saya? Mana? Adanya di dahi? Ada di celah ketiak? Tak ada. Tapi bila Syakir, ya. Dia boleh dirasai. Dirasai itulah panggil sifat. Dia kena faham ni tu. Kalau tak faham yang ni jam lagi. Yang lain-lain tu lagi langsung dia tak faham. Jadi yang duduk bawah nafsiah ni satu sifat sahaja. Tak banyak, satu je. Yang ni pun kalau tak ingat tak tahulah. Iaitu sifat wujud. Hanya wujud je duduk dalam kumpulan yang pertama. Okey? Jadi wujud tu lah sifat bagi zat Allah. Okey, yang ni tadi faham dah. Sekarang nak bagi sedikit tak berapa faham lagi. Sekarang ni Allah. Allah ni siapa dia? Allah siapa dia? Allah siapa dia? Tak kenal Allah. Khaliqun, pencipta. Kita pergi bawah, iaitu tambah mim kat depan. Makhlukun, makhluk yang kena cipta. Baik, sama je makhluk ni kita pecahkan macam ni juga. Tapi kita ulama nak bagi berhati-hati, ulama tak pakai nama zat, dia pakai nama jirim. Satu lagi dia pakai nama arad. Ini bahasa tauhid. Jadi kalau saya sebut jirim atau dalam kitab sebut jirim, itu maknanya zat bagi makhluk. Kalau sebut zat, itu maknanya zat Allah. Kalau sebut arad, itu maknanya sifat bagi makhluk. Kalau sifat, itulah sifatnya Allah. Okey. Dia sama, cuma perkataan membezakan, untuk membezakan siapa pemilik dia. Kalau zat dan sifat itu Allah, kalau jirim dan arad itu makhluk. Selesai. Faham?
Boleh? Ha? Boleh? Cepat faham tu. Kami 3 tahun baru faham. Terror tu. Boleh baik. Sekarang kita nak masuk sifat yang kedua, kumpulan yang kedua, iaitu salbiyatun. Okey, kita terang sikit dulu salbiyatun tu apa dia. Salbiyah itu asal katanya salbun, sin lamba. Salbun. Bukan sabun, salbun. Apa makna salbun? Makna salbun ialah nafi. Nafi. Nafi ni maknanya rad lah, menidakkan. Nafi menidakkan. Salbiyatun artinya sifat yang menidakkan. Nanti kita akan belajar di bawah ni, nanti ada 5 sifat. 5 sifat tu semuanya sifat menidakkan, iaitu sifat penafian. Dia ada banyak nama pada salbiyah ni. Ada juga ulama dalam kitab-kitab yang lain, dia memberi nama sifat salbiyah tu dengan nama sifat adami. Adami, ain dal mim ya, adami. Kenapa dipanggil sifat adami? Kerana sifat salbiyah adalah sifat adam, sifat yang tak ada. Lau maujud fi zihin, lau maujud fi kharij. Tidak ada pada luaran dan tidak ada pada dalaman. Dalam pemikiran pun tak ada, luar pun tak ada. Dia sifat yang tak ada, tapi dia sifat. Macam mana cakap pun tak tahu. Tapi belajar dulu pelan-pelan. Tu kata 3 tahun baru boleh faham kan. Salbiyah nama lain dia sifat adami. Lagi nama lain dia ada 3 nama kalau tak silap. Nama lain dia lagi dipanggil juga sifat khabariyah. Khabarayata marbutah. Khabariyah. Kerana apa? Kerana sifat salbiyah juga adalah sekadar sifat khabar. Khabar ni maknanya memberitahu. Sifat yang nak bagi tahu bahawa Allah tak begini, tak begini, tak begini. Macam tu. Ya. Jadi ana rujuk kitab Anwarul Bahiyah, syarah kepada matan Ummul Barahin. Syarah matan Ummul Barahin banyak. Boleh nak rujuk. Ini antara yang ringkas. Yang susah Aqidatul Najin. Saya pun tak berani baca lagi, susah. Baik, sifat salbiyah, dia kata sifat yang pengertiannya menunjukkan ternafinya perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sifat salbiyah ni, nanti dalam dia ni, kumpulan-kumpulan dia tu, 5 sifat tu, dia adalah sifat yang nak menunjukkan sesuatu itu tidak layak bagi Allah, tak sepatutnya ada pada Allah. Gitu. Di bawahnya ada 5 sifat, iaitu yang pertama kidam, yang kedua baqa, dan baqa lagi, yang ketiga mukhalafah. Mukhalafah dulu, mukhalafatuhu. Anda ringkaskan je lah. Yang keempat qiyamuhu. Lagi yang kelima wahdaniyah. Okey. Jadi 5 sifat. Tengah hari ni kita nak cover ni 2 ni. Yang 3 nanti dulu. Kidam dan baqa. Okey. Baik. Pegang kemah-kemah dulu sifat salbiyah tu apa dia. Ma'ani dan ma'nawiyah tinggal dulu. Faham dulu salbiyah tu apa dia? Sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, tak sepatut ada pada Allah. Itulah kumpulan sifat salbiyah. Yang ni kidam, baqa, mukhalafah. Nanti bila saya terang kenapa, saya akan terang satu-satu makna kidam, makna baqa tu, baru kita nampak kenapa dikatakan dia sebagai sifat penafian. Sebab tu saya suruh pegang kemah dulu. Sifat salbiyah ialah sifat yang menafikan barang yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Siapa nak cepat alim? Tak nak? Tak nak? Tak nak cepat alim? Habis tu cepat bodoh. Siapa nak cepat alim? Tak nak. La ilaha illallah. Kalau siapa nak cepat alim, tolong padam. Dah berebut pula lah.
Kita teknik nak cepat alim, khuaidimul ilmi, nama istilah dia. Apa maksud dia? Jadi khadam terhadap ilmu. Jadi khadam terhadap ilmu. Biar kita ni diguna habis untuk ilmu, baru kita akan diangkat oleh Allah menjadi orang yang dimuliakan Allah dengan dikurniakan ilmu pada dia. Sebab tu saya sebut hari tu, bukan study hard tapi study smart. Siapa study hard tak boleh pergi. Apa tadi nak buat? Lupa dah. Okey. Ingat macam Tok Guru pesan ada 5 poin. Yang ni namanya tafsili. Okey, nanti tak. Apa tu tafsili? Mempelajari ilmu iman, ilmu akidah ini dia terbahagi kepada 2. Satu namanya tafsili. Dia ilmu tauhid ni dia banyak istilah, sebab tu kita kena banyak menghafal sikit. Satu lagi namanya tafsili ijmal. Satu tafsili, satu ijmal. Sebab tu iman itu ada 2. Satu namanya iman mufassal, satu lagi namanya iman mujmal. Apa tu tafsili dan apa tu ijmal? Okey. Dengar baik-baik. Tak faham boleh tanya. Nak tanya soalan tak payah tunggu last, takut nanti dia lupa apa dia nak tanya. Nak tanya terus boleh, tak ada masalah. Kita sempoi je. Baik. Pertama ijmal dulu. Ijmal itu maksudnya kita beriman kepada Allah Ta'ala ni secara rangkuman. Rangkuman ni maknanya ambil semua sekaligus. Apa tu ambil semua sekali? Semua kita berpegang macam ni. Semua sifat yang sempurna semua pada Allah. Sifat sempurna tu bahasa Arab dia, bahasa kitab ialah kamalatun. Nah, istilah dia. Jadi orang sebut sifat kamalat. Jadi term-term ni kita kena biasa dengar. Sok-sok kita pergi daurah tempat lain pula ke, bila Tok Guru tu sebut kamalat, faham? Kamalat tu maknanya sifat yang sempurna, sifat yang terbaik, sifat yang elok. Semuanya letak pada Allah. Berapa banyak aku tak tahu. Gitu. Tak kira banyak mana pun, janji dia sempurna pada Allah. Itu panggil sifat kamalat. Lawan dia sifat kekurangan, tidak sempurna. Tidak sempurna tu dalam bahasa Arab naqaisun. Nun qaf alif hamzah sad. Naqaisun. Naqais maknanya kekurangan, kecacatan. Sifat yang kekurangan dan kecacatan, kelemahan, semuanya tidak layak bagi Allah. Tak kira nama apa pun. Okey, tidak layak bagi Allah. Dah jumlah kita tak tahu berapa banyak. Tapi kita pukul apa? Kita pukul yang sempurna semua pada Allah, yang cacat, yang tak sempurna, yang tak elok, semua tidak bagi Allah. Gitu. Sebab tu jangan kita faham Allah ni paling semua. Dia kata Allah ni paling baik, betul? Allah jugalah paling jahat. Tu tak kena. Paling baik tu betul dah, paling jahat Tuhan. Tak layak bagi Allah, sebab sifat jahat bukan sifat kamalat. Sifat jahat itu sifat naqais, kekurangan. Okey? Allah Maha Kaya, betul? Allah Maha Miskin tak boleh. Sebab miskin tu sifat naqais. Allah Maha Adil, betul? Allah Maha Zalim, tak boleh. Zalim tu sifat naqais. Faham? Boleh nak? Tu kena faham. Kalau Allah Maha Sombong, boleh tak boleh? Naqais ke kamalat? Naqais. Siapa? Kamalat. Fight dia. Sombong saya terang awal daurah hari tu. Apa makna sombong? Makna sombong tak ada siapa boleh lawan dia. Jadi layak tak layak Allah bersifat dengan sifat sombong? Cuba jawab. Layak kan? Sebab tak ada siapa boleh lawan Allah. Yang tak boleh kita. Sebab tu ada benda yang layak bagi Allah, tak layak bagi kita. Ada benda yang mungkin layak bagi kita, tapi tak boleh kata pada Allah. Tu kena faham. Bukan semua nak boleh pukul. Kita sombong tak boleh. Sebab masih lagi ada orang boleh potong kita.
Tak payah kata kita Allah uji Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mula-mula diingat dia lah orang yang orang cakap dah serba tahu. Tapi Allah kata pergi jumpa seorang Nabi. Siapa Nabi tu? Nabi Khidir. Nabi Khidir buat benda pelik-pelik. Tebuk sampan orang. Menara jatuh dia angkat, tak ada faedah kan. Pada pandangan Nabi Musa lah. Nabi Musa kata, apa kamu buat ni? Rupanya Nabi Khidir lebih tahu apa nak jadi akan datang. Nak maksudkan situ, maknanya macam mana pun kita rasa hebat, tak hebat. Sebab kita naqais, kekurangan. Sebab tu kita tak layak memegang akan sifat sombong. Sebab kita boleh dipotong. Allah layak sebab tak ada siapa boleh potong Allah. Tak ada siapa boleh potong akan ilmunya Allah. Allah tahu belaka. Kita tak tahu belaka. Kata Tok Guru, kalaulah kita mengaji banyak mana ilmu pun, ni baru kitab Matang Barahin, katalah kita habis dalam kedai kitab tu, semua kitab dalam kedai kitab kita dah mengaji. Kitab Wahabi pun ngaji juga. Ngaji habis. Kita ingat kita alim sadah, tak lagi. Sehebat mana pun kamu mengaji, kamu cuma baru mendapat setitis ilmu daripada selautan ilmu. Kerana ilmu Allah terlampau besar. Tak payah kata nak ni lah ilmu-ilmu ni. Ilmu pada diri kita pun kita gagal dah. Siapa sini tahu berapa helai rambut dia? Tak payah kata kita profesor yang botak tengah tu pun tak boleh jawab. Padahal profesor dah 4 kali PhD. Tanya dia berapa helai rambut. Kalau botak tak acil lah, yang ada rambut lah. Botak dia kata tak ada Ustaz. Memanglah mu botak. Berapa helai rambut atas kepala pun kita tak tahu. Dah Allah tahu tak? Allah tahu. Rambut banyak sangat Ustaz. Yang sikit ada sikit. Ada? Okey, berapa batang gigi dalam mulut kita? Yang ada gigi ya? Tak ada gigi tak cik. Kita pernah kira tak? Duduk depan cermin. Ada kita kira gigi kita. Tak ada koja. Ada. Itu dah. Jadi mana nak ceritanya, lemahnya kita. Sebab itulah istilah Tok Guru Haji Saleh suka sebut perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ingat ayat ni, senang dia bunyi dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, barulah dia kenal Tuhannya. Tapi ada satu ulama dia terjemah lain. Dia kata siapa yang kenal nafsunya. Nafsahu tadi dengan makna kejadian dirinya. Siapa yang kenal nafsunya sendiri, barulah dia kenal akan Tuhannya. Jadi kenal kejadian diri dia, baru dia kenal siapa yang menjadikan dia. Kenallah diri kita ni serba lemah, serba kekurangan. Baru itu tujuan mengaji sifat 20. Kita mengaji ni biar nampak kita ni yang kurang, yang hebat tu Allah. Selama ni kita nampak kita lah hebat. Kita jawab SPM dapat 10A, orang kata pandai, kita pun bangga. Kita ingat kita pandai, padahal hakikat bodoh. Sebab yang pandai Allah. Inilah bahayanya bila tak mengaji ilmu akidah. Ada. Dia nampak kehebatan ada pada diri dia. Tak ada. Jadi sifat salbiah. Mana? Oh ni. Sifat salbiah. Yang pertama kita nak mengajikan wal qidamu. Okey. Apa 5 poin ni? Ingat balik Tok Guru pesan. Yang pertama nama sifat. Yang kedua erti sifat. Ini ingat sampai bila-bila. Yang ketiga makna sifat. Yang keempat lawan sifat. Yang kelima dalil sifat. Oh, tak habis lagi. Yang tadi ijmal, rangkuman. Yang tafsil, yang ini. Inilah namanya tafsil. Maksud tafsil terperinci, kita belajar satu-satu. Wujud apa dia? Pap. Yang Tok Guru cerita bila? Malam tadi apa? Mat, mit, mut tu. Dia boleh hurai. Pam. Tu. Itu makna tafsil. Macam machine gun. Allah sifat wujudnya mana? Wujud tu nama dia gini, erti dia gini, makna dia gini, lawan dia gini, dalil dia gini. Dia boleh hurai satu-satu. Tu baru namanya tafsil.
Kalau ijmal tadi dirangkum semua sekali. Tafsil ni maknanya terperinci, detail. Bahasa Inggeris detail. Maknanya satu. Wujud tu apa dia, kidam tu apa dia, bakok tu apa dia, sampai habis kita mengaji seluruh sifat tu. Sifat 20 tu. Nah, jadi untuk mendapat tafsili mesti ada 5 ni. Kita kena tahu 5 ni. Bila ada 5 ni baru dinamakan itu iman mufassal. Itulah orang yang iman dia iman secara tafsili. Iman dia kemah, sempurna. Baik, adakah kita boleh pilih nak tafsili ke, nak ijmal ke? Dalam kitab Faridatul Faraid, dalam kitab Usul Tauhid dan sebagainya, kitab-kitab akidah yang lain mengatakan wajib kita kena tahu dua-dua. Ijmal pun kena tahu, tafsil pun kena tahu, tak terkecuali. Jangan, yang kebanyakan sekarang ni masalah kita orang awam cuma tahu ijmal saja, tafsil tak tahu. Malah disebut oleh Syekh Abdul Samad, siapa yang tidak mengetahui iman secara tafsili dikhawatiri matinya mati fasik. Mati setaraf dengan orang berzina. Atau juga disebut mati macam mati anjing. Makna matinya hina. Sebab dia tak kenal Tuhan, tak kenal Allah Ta'ala. Ni berat ni. Saya dulu pun tak tahu, ngaji pondok baru tahu. Menong kita, dengar Tok Guru cakap menong Allah. Berapa tak menong? Cuba kita tanya balik diri kita. Agak-agak ayah mak kita tahu tak benda ni? Adik-beradik kita tahu tak benda ni? Abang kakak kita, sepupu sepapat kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, berapa banyak yang langsung tak tahu tentang apa tu sifat-sifat Allah, baik secara ijmal ataupun tafsir. Berat tak berat? Sebab tu ada seorang wali Allah, dia pernah sebut, dia kata di akhir zaman nanti daripada 1000 orang Islam, seorang je boleh layak masuk syurga, 999 lagi finnar, dalam neraka. Ayat ini bukan hadis, tetapi ayat seorang wali Allah. Kita nak sangkal pun susah juga. Mula-mula saya tak faham apa maksud dia. Takkanlah ramai-ramai orang Islam semua tak boleh masuk syurga. Bila kita mengaji dan akidah baru kita faham. Betul tak? Berapa ramai hari ni orang Islam, Islamnya hanya pada nama. Nabi sebut dalam hadis, fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada orang Islam ini, kebanyakan mereka itu hanya tinggal namanya saja Islam. Nama je Islam. Akidahnya tidak Islam, ibadatnya tidak Islam, akhlaknya tidak Islam. Ni kita takut. Jadi Islam tu hanya tinggal pada nama. Tengok ke IC, ya, nama Islam. Tapi hakikat Islam tak ada. Kita tanya dia apa tu Islam pun dia terkebir-kebir, tak boleh nak jawab. Padahal agama dia sendiri. Sebab tu benda ni tak boleh dianggap ringan. Sebab tu tanyalah sepuas-puasnya bila Tok Guru ada. Tak faham apa, tanya. InsyaAllah Tok Guru akan jawab dan perjelaskan. Jangan sampai ada sebarang bentuk waham ataupun kekeliruan dalam hati kita tentang ketuhanan, tentang akidah. Sebab selagi mana ada waham dan kekeliruan dalam hati kita tentang akidah ni, berarti iman kita belum sempurna. Bila belum sempurna, dikhawatiri kita mati Allah tak terima iman, mati kafir. Sebab tu ingat, orang yang dikuburkan di perkuburan Islam, bukan tentu semuanya itu Allah terima iman dia. Dia memang kubur di perkuburan Islam, tapi dalam kubur siapa tahu Allah terima tak terima iman, macam mana dia hidup dulu di atas muka bumi. Lepas tu perkara ni jangan dianggap ringan. Perkara ni perkara yang sangat berat. Berat sungguh ni, sebab dia soal akidah. Betul. Ilmu fardu ain ada 3, tauhid, fiqh, tasawuf. Tasawuf ni ilmu akhlak, ilmu dalaman batin kita, sikap perangai kita. Ilmu fiqh, ilmu ibadat, semayang kita, puasa kita. Ilmu tauhid inilah ilmu akidah, keyakinan dan kepercayaan kita pada Allah. Kalau akhlak kita buruk, perangai jelek, suka gaduh dengan orang, suka ngompak, suka maki orang, perangai buruk, seburuk-buruk perangai pun kalau iman dia ada, masuk juga dalam syurga. Akhriju minan nar, ada hadis panjang. Allah kata keluarkan daripada neraka itu mereka yang ada iman walau sebesar biji zarah. Maknanya dosa dia banyak, masuk ke dalam neraka sebab akhlak dia buruk, tapi akhir sekali akan dikeluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga sebab dalam hati ada iman.
Kalau fiqh dia buruk, fiqh bab ibadat, semayang ni entah apa, kadang-kadang semayang pun tidak. Kadang kejap ada, kejap semayang, kejap tak semayang. Ada seorang tu kita nampak dia semayang subuh. Dan dia zuhur tak semayang, asar tak, maghrib tak, isyak tak. Lepas tu subuh. Dia kata, okey tak Ustaz, saya semayang kat subuh, kawan-kawan saya subuh pun tak bangkit. Yang ni pun tak terpakai. Tapi tak terpakai pun, walaupun fiqh dia hancur, ibadat dia rosak, tapi dalam hati dia ada iman. Sebab tu Imam Syafi'i kata, mazhab Imam Syafi'i ni, mazhab lain menghukumkan kafir siapa meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Tapi Imam Syafi'i kata, dalam mazhab dia, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja tetapi tidak mengingkari kewajipan solat, dia tidak kafir, cuma fasik. Sebab apa berat nak menjatuhkan kafir? Sebab mungkin orang tu dalam hati ada iman, cuma dia malas semayang. Jadi perangai dia yang buruk. Seburuk-buruk ni pun kalau dalam hati ada iman, masuk neraka. Tapi akhriju minan nar, dikeluarkan daripada neraka dan masuk dalam syurga. Sebab ada iman. Iman tu ada. Ni tadi kita sebut dah, tasawuf rosak, fiqh rosak, boleh selamat lagi. Tapi kalau yang akidah ni rosak, walaupun tasawufnya cantik, akhlak Allah kemah akhlak. Senyum aja. Ada orang pun senyum, tak ada orang pun senyum. Ada senyum je. Cakap senyum sungguh dia ni. Senyum. Baik, betul baik. Nampak orang terjatuh, diangkat. Orang tak jatuh pun diangkat juga. Baik sangat nak kata akhlak dia baik sungguh lah. Tapi pengikut Syiah, syurga ke neraka? Neraka. Ada orang ibadat dia Allah takbir tu macam nak masuk roh. Wah, kita tengok macam nak bersilat. Dia tangkap apa tak tahu, takut tangan dia lari agak. Ada, kita gelak-gelak ada semayang macam tu, macam-macam PL perangai semayang. Tak apalah, makna kata semayang dia, kadang semayang tak bergerak sampai burung buat sarang atas kepala. Makna kata cantiknya ibadat dia, fiqh dia cantik. Ibadat dia kemas macam mana pun, tapi dia ni pengikutnya ayah pin. Syurga ke neraka? Okay. Tu yang saya nak maksudkan, betapa pentingnya ilmu akidah. Ilmu fiqh penting tak? Ilmu tasawuf penting tak? Tapi paling utama ilmu tauhid. Sebab dia batang dia. Tiga ilmu ni ulama gambarkan seperti sepohon pokok. Ilmu tauhid ialah batangnya, ilmu fiqh ialah dahannya, ilmu tasawuf ialah daun dan buah-buahannya. Manakan mungkin tiba-tiba ada daun, ada buah, ada dahan, batang tak ada. Pokok ni memang macam ni Ustaz, dia dahan terus. Ni kata otak tergeliat tadi ni. Mana boleh pokok ada dahan terus? Pokok mesti ada batang dulu. Bila ada batang baru ada dahan. Bila ada dahan barulah ada daun dengan buah. Tiba-tiba orang ni fiqh ada, tasawuf ada, akidah tak ada. Tak terpakai. Sebab batang tak ada. Jadi belajarlah, kemah-kemahlah, ambillah peluang. Jarang-jarang tok guru nak bagi masa macam ni. Sebab tok guru sibuk. Dia sungguh-sungguh. Kalau ikutkan, dia habis je tazkirah kat luar, malam tu gak nak naik bot masuk. Sungguh-sungguh. Cuma kami kata tok guru takut tok guru penat apa semua, tok guru rehat kat rumah dulu, pagi esok baru tok guru naik ferry. Makna nak cerita, dia excited ni, sungguh-sungguh ni dia nak ajar kita ilmu tauhid. Kalau kita tak ambil peluang ni, rugi sangat-sangat lah. Saya ni tolong sambung-sambung je. Yang sebenarnya tok guru lah. Tanya dia habis-habis. Baik. Sekarang bila kita nak masuk setiap satu sifat, kita kena pastikan 5 poin ni kena ada. Jadi sifat yang pertama, tok guru dah syarah tentang wujud. Nama wujud apa, erti wujud apa, makna wujud apa, lawan wujud apa, dalil wujud apa. Kita nak masuk tengah hari ni, iaitu sifat, nama dia Qidam. Qidamun. Nama dia. Erti, okey, apa makna erti? Makna erti ni terjemahan. Terjemahan bahasa. Saya tulis Jawi Belajarlah pelan-pelan kalau yang belum mahir. Erti terjemahan bahasa. Maknanya Qidam ni dalam bahasa apa ni? Bahasa Arab. Kita orang apa? Pangko.
Kita orang Melayu, maka kita kena terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Jadi bila diterjemah kidam dalam bahasa Melayu, maknanya sedia. 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 Terjemah bahasa. Kalau orang India, terjemah India lah, Tamil. Arada. Tak tahulah, mungkin. Kalau Mandarin lah, Xiang Shafai. Kan? Ikutlah. Asal kita faham, sebab kita nak belajar. Kita Melayu, kita terjemah, sedia. Kita Jawi, kata sedia sebab Melayu. Tak? Boleh? Makna, apa makna? Okey, makna ni, sebab tu dia tak boleh mengaji sampai sini je. Sekerat ni. Kalau sifat apa? Sifat kidam. Apa makna kidam? Sedia. Habis, batu balik. Daurah. Sedia apa? Orang tanya, sedia apa? Sure. Gitu. Itu pengakak. Nah, makna ni, iaitu nak menjelaskan apa itu sedia ni. Tu maksud makna. Sebab tu dia urutan. Adanya satu baru ada dua. Adanya dua baru ada tiga. Begitulah sampai yang kelima. Jadi adanya yang ketiga makna ni, dia menghuraikan yang kedua. Poin yang kedua. Poin ketiga menghuraikan poin kedua. Jadi makna sedia itu apa? Apa yang dimaksudkan dengan sedia ni? Sedia tu apa? Yang tu yang kita nak mengajikan. Maka sedia dia, inilah dengan penerangan dia. Sifat yang kedua ialah kidam. Ia merupakan sifat salbiah yang pertama, yakni yang menafikan perkara yang tidak layak ada pada zat yang maha tinggi. Kidam yang dinisbahkan kepada Allah ditakrifkan makna sedia itu. Okey, apa makna sedia itu? Makna sedia itu tiada awal, tiada awal bagi wujudnya. Dan sambung, tiada permulaan baginya. Okey. Itu makna dia, maknanya tiada awal bagi wujudnya dan tiada permulaan baginya. Okey. Sekarang ni siapa yang dah nampak kenapa sifat kidam dinamakan sifat salbiah? Siapa nampak? Kita nak bagi ada respon, sebab tengah hari ni waktu mengantuk. Kalau saya seorang cakap, tuan-tuan hangguk saja. Betul. Apa yang betul tahu. Kan? Jadi siapa dah nampak kenapa sifat kidam dinamakan sifat salbiah? Ingat balik, sifat salbiah tu maksud apa? Menafikan. Jadi di mana perkataan penafian pada kidam tu? Tiada. Nanti kita akan tengok 5 sifat yang duduk dalam salbiah, semua depan dia tiada. Semua maknanya tiada. Sebab itulah maksud nak menafikan, nak menolak sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Maksudnya tiada awal. Nak tolak Allah tu kata ada awal tu, kita tolak, kita rad. Dan kita nak tambah sikit sejarah tentang sifat 20 ni. Macam mana boleh terjadinya sifat 20 ni. Zaman dulu yang Tok Guru cerita, zaman Mu'tazilah ni, waktu tu zaman tu banyak orang yang mula kefahaman tentang Tuhan ni salah. Sebab itulah bila dihujahkan oleh Wahabi, sifat 20 tak ada zaman Nabi. Sebab zaman Nabi semua akidah elok. Sebab Nabi ajar direct dekat sahabat. Tapi bila datang kemudian Nabi dah tak ada. Datanglah, walaupun namanya Islam, zaman dulu Islam tu sahabat-sahabat Nabi semua pakat mengaji belaka. Sehingga kan Nabi kalau sembahyang, lepas Nabi habis sembahyang, Nabi akan pusing ke belakang.
Kemudian Nabi akan tengok setiap seorang. Bila tak ada seorang sahabat dia, Nabi tanya, mana si Fulan bin si Fulan? Mana si Fulan bin si Fulan? Sebab waktu tu Islam tak ramai sangat, jadi boleh cek seorang-seorang. Oh tak ada dia, sakit ke apa, pergi cek kat rumah dia. Kemudian lepas Nabi dah wafat, Islam makin kembang. Bila kembang, ramai dah mula meluk Islam. Meluk Islam ada dua sebab. Ada orang peluk Islam kerana benar-benar percaya pada Allah, sebab dia nampak. Yang kedua, dia peluk Islam kemungkinan besar sebab dia nampak Islam dah mula kembang. Dan waktu tu Islam agama yang menjadi yang tersohor, yang nampak hebat. Jadi nampak hebat, join sekali lah. Tapi dia pun tak faham. Yang ni yang berlaku, ada jenis mengaji, ada jenis tak mengaji. Sama lah sampai zaman hari ni. Ngaku-ngaku je Islam, tapi jahil, apa pun tak erti. Ada. Tu kata Islam tapi seluar pendek. Kok mana Islam, kok mana gitu. Kan, Islam tapi tak semayang. Apa sahaja jadi gitu? Sebab dia tak mengaji. Baik. Jadi ada zaman tu ada orang sebut Allah ni dulu Allah pun tak ada kak, dia kata. Lepas tu Allah tu dia jadilah. Dia ada lagi jadi. Jadi kita nak rot perkataan tu, kita bawa perkataan kidam. Tidak. Allah itu kidam. Makna kidam, Allah tak ada permulaan. Maksud tak ada permulaan, Allah tidak bermula dengan tiada. Kita semua makhluk, tak kira siapa pun, semua bermula daripada tak ada kepada ada. Asal kita tak ada, lepas tu baru ada. Sebab apa? Sebab apa baru ada? Diadakan oleh Allah. Adapun Allah Ta'ala tidak bermula dengan tiada. Asal Allah tak ada, lepas tu baru ada. Jam kepala, tergeliat sekali lagi. Mana boleh kan? Kalau Allah dulu tak ada, lepas tu Allah baru ada, siapa yang adakan Allah? Kalau ada yang mengadakan Allah, maknanya yang mengadakan Allah itulah Tuhan. Allah bukan Tuhan kalau macam tu. Mustahil, akal tak diterima. Kerana Tuhan ialah Allah. Bila Tuhan itu Allah, maka Allah bukan diadakan. Allah sedia tu, datang perkataan sedia tu, sedia ada. Sedia ada tu maksudnya tiada awal bagi wujudnya, tiada permulaan baginya. Boleh? Tu maksud tak ada permulaan tu, maknanya tak bermula dengan kosong, tak bermula dengan tiada. Lepas tu bila Allah ada, Wallahu a'lam, mana aku tahu? Allah memang ada. Dia ni tak power ni, tak pandai ni. Anak power sangat, pergi ikut ayah pin. Memang ilmu takat ni, kalau kita mengaji kitab usul tauhid, dia kata kamu mengaji ilmu tauhid sampai akhirnya kamu ternganga, dia kata. Dalam kitab dia kata tercengang, sampai sehingga kamu tercengang. Gitu. Kenapa tercengang? Sebab tak ada jawapan. Last kali jawapan dia, wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu, aku tak tahu. Contohlah, buka sekejap lagi makan apa? Tahu? Tak tahu lagi. Contoh, katakan nasi lemak. Tengah-tengah hari ni sebut nasi lemak pula, darah hidung lagi. Nah, nasi lemak, dalam nasi lemak ada apa? Ada sambal. Okey, kita zoom sambal tu. Dalam sambal tu ada apa? Ada cili. Cili tu datang daripada mana? Datang daripada cili lah. Sos cili tu datang daripada cili, buah cili. Buah cili tu datang daripada mana? Pokok cili. Pokok cili datang daripada mana? Benih pokok cili. Benih pokok cili datang daripada mana? Pokok cili tu balik. Dah pokok cili ni, benih cili, benih. Lah kali sampai dah dulu-dulu kali, mana datang sebenarnya? Tu cengang. Tu cengang. Itulah orang tanya, ayam dulu ke telur dulu? Nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Wallahu a'lam. Jangan buat pandai. Tak silap saya. Tutup guru semalam. Kan? Tak silap saya, memang silap lah hang. Tak ada. Sampai situ tak ada. Jawapan dia Allah. Last sekali. Sebab tu mana alam ni, dia kalau kita naik ke atas, dia akan datang ke satu titik sahaja. Titik itulah Allah. Allah lah bermula segala-galanya. Bukan Allah yang dimulakan, tapi Allah lah yang mula setiap sesuatu. Jadi Allah itulah yang kidam. Tidak ada awal baginya, pada wujudnya dan juga pada segalalah sifatnya dan sebagainya. Semua tu boleh nak? Itu tiada awal bagi wujudnya dan tiada pula bagi. Itu dari sudut maknanya. Ada siapa tak faham dari sudut makna ni dulu?
Bagi kemah-kemah. Kadang-kadang dia pun tak tahu dia faham ke tak faham. Entahlah ustaz, saya pun tak tahu saya faham ke tidak sebenarnya. Macam mana nak tahu kita ni faham ke tak faham? Kalau nak tahu kita ni faham ke tak faham, kalau orang tanya kita soalan, kita boleh jawab tak? Kalau kita boleh jawab, itu makna kita faham. Kalau selagi tu kita tak boleh jawab, makna kita belum faham. Sebab kalau kita faham, kita boleh jawab direct terus. Kemah min. Tapi kalau tak boleh jawab, tu tak silap saya. Dia main buah tu. Kod ada kod belakang. Akidah tak mau kod. Akidah mesti ngam, tepat. Sebab tu kena faham bulat-bulat. Tu kata macam makan sirih, kunyah, lumak, hancur. Lepas tu kami dulu ngaji kitab Matlaul Barahin ni 3 kali. Tok guru baca 3 kali, ulang. Khatam dah, ulang balik. Khatam dah, ulang balik 3 kali. Dalam masa yang sama diselang dengan kitab tauhid yang lain, Faridatul Faraid waktu tu, Usul Tauhid, nak bagi kemah, lumak. Nabi ajar para sahabat di Mekah 13 tahun akidah. Sebab tu kalau kita tengok Quran terbagi pada 2 jenis-jenis surah dia. Satu namanya surah Makkiyah, satu lagi nama surah Madaniyah. Surah Makkiyah ayat-ayat yang turun di Mekah, Madaniyah yang turun di Madinah. Kalau kita buat bandingan antara ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah, ayat Makkiyah semua cerita tentang akidah, ayat Madaniyah cerita tentang hukum hakam, cerita tentang solat, ibadat dan sebagainya. Ketika mana? Ketika Nabi berada di Madinah. Tapi masa Nabi di Mekah, ayat yang turun semuanya ayat tauhid akidah, nak mantapkan akidah para sahabat. Sebab tu Nabi duduk di Mekah 13 tahun. 13 tahun ditanam. Bayangkan kalau kita 13 tahun duduk di pondok mengaji tauhid, agak-agak macam mana kita punya akidah. Gini besar serban kepala. Besar kuali serban. Sampai berat nak tahu. Nak maknanya Allah kemahnya akidah dia. Contohlah tak ada besar macam tu serbannya. Nak cerita iman tu mantap. Sebab tu dia orang tak goyang. Sebab tu perang pertama perang besar pertama di Madinah, perang Badar Kubra. 313 lawan 1000 lebih. Padahal tentera musuh ramai, siap lengkap, tapi sahabat sedikit pun tak ke belakang. Sebab apa tak ke belakang? Sebab akidah mereka sudah ditanam 13 tahun. Mantap, yakin dengan Allah, walaupun mereka tahu mereka sedikit, tak pandang, tak takut dengan musuh. Hari ini kita takut dengan musuh sebab akidah tak kuat. Akidah tak kuat. Ni kita nak mantapkan akidah. Jadi ada siapa tak faham tentang makna akidah? Kalau tak ada soalan, saya bagi soalan. Balas dendam. Dulu masa mengaji kena tanya, sekarang saya pula tanya. Boleh? Tak boleh jawab, diri tengah panas. Oh Ustaz, janganlah macam tu Ustaz, kami dah tua-tua ni. Nak bagi betul-betul kita ni faham tak faham. Biar kita keluar dari pangkur ni, walaupun 4 hari je kita duduk sini, kemah. Keluar pangkur tu kemah. Keluar pangkur tu boleh jalan atas air dah. Tak, maksudnya bukanlah macam tu. Maksudnya keluar tu akidah kita jelas. Keluar tu jelas. Sampai kat jeti jelas macam tu. Dia kata gila apa dia ni. Makna akidah dia dah clear dah. Tak maulah kita pergi balik macam tu. Berapa kali pergi dah 4 kali pergi dah macam tu gak, tak faham. Nak biar faham betul-betul. Tak faham tanya. Biar jelas betul-betul. Baik. Maksud kidam bagi yang baharu makhluk pula bererti tempoh masa yang lama. Yang ni saya tak nak urai dah. Ini dia dalam. Ini biar. Nanti kidam ni dia, kalau kita saya cuma cerita sikit je. Kalau kita mengaji kitab-kitab yang lebih dalam lagi, ini kita ngaji ni asas je. Kalau dah khatam ni nanti pi cari pula yang dalam-dalam. Kita akan jumpa nanti kidam ni dipecah pula, ada pecahan. Tapi saya tak nak pecahkan itu, sebab nanti mengelirukan bagi kita yang baru nak berjinak-jinak dan nak mengaji tentang ilmu sifat 20 ni. Sebab tu Ustaz lah. Sebab tu ni ini pemahaman tambahan kita tentang mengaji kitab. Dia ada 3 peringkat. Pertama dinamakan mubtadi'.
peringkat mubtadi'. Yang kedua dipanggil peringkat mutawassit. Yang ketiga dipanggil peringkat muntahi. Ada 3 peringkat. Bila nak mengaji, ikut peringkat ni, jangan potong peringkat. Jangan potong peringkat. Nanti kita jadi sesat, jadi faham tu lain. Macam contoh macam mana, dia ni baru je ngaji pasti, lepas habis ngaji pasti patutnya sambung mana? Sekolah rendah. Marah dia. Lepas ngaji pasti kena masuk sekolah rendah, tak, dia terus ambil PhD. Agak-agak jadi macam mana? Jadi mereng terus lah. Mana boleh baru belajar ABC, baru kenal nombor 1, 2, 3 pergi jawab ACMAT. Nak tulis apa situ? Nah, dalam soalan tu tulis X, Y campur B, C. Mana Z? Ada soalan dalam matematik kan, soalan mengarutnya tu. Tiba-tiba dia suruh cari Z. Dia kata Z, ada Z balik rumah B. Lepas tu dia sesak, dia tulis situ. Ada bodoh mana reti. Akhirnya jadi betul tak? Tak jadi betul. Macam itulah. Sebab tu kita mengaji ikut peringkat. Peringkat pertama kita sebagai mubtadi'. Mubtadi' ni kitab-kitab matan macam ni. Ni mubtadi'. Dia mengaji matan. Ni kitab saya ada depan saya ni, kompilasi matan-matan. Dalam ni semua jenis matan ada. Matan ni selalu kitabnya kecil-kecil, nipis-nipis, ayatnya pendek-pendek untuk mudahkan hafal. Biasanya di pondok-pondok matan ni kena hafal. Jadi peringkat mubtadi' kena mengaji matan. Lepas kita dah bolehlah, matan tu dah boleh faham lebih kurang, baru naik peringkat mutawassit. Mutawassit ni mengaji syarah. Lepas tu ada istilah namanya matan. Yang kedua syarah. Syarah ni menghuraikan matan. Macam ni matan Ummul Barahim, syarahnya Aqidatun Najin. Lepas tu Tok Guru di pondok kita baru buka Aqidatun Najin. Sebab apa Tok Guru buka Aqidatun Najin? Sebab matan Barahim Tok Guru dah baca 3 tahun yang dulu. Jadi Tok Guru sambung terus Aqidatun Najin. Bagi kita yang baru masuk pondok, terus duduk tengah-tengah lah. Lepas tu kena ulang balik sebenarnya, kena ngaji balik matan Barahim. Ni Tok Guru buka balik ni. Tak, sebab Aqidatun Najin dia dah masuk syarah. Durus Samin, syarah, tu semua syarah. Lepas tu dah syarah tebal lah, matan nipis macam ni. Aqidatun Najin ada, kalau Jawinya tebal ni, kalau yang Rumi tebal ni. Dia mula dah makin tebal, huraian dia panjang. Bila kita dah mahir dah kitab syarah, kita pergi ke peringkat namanya muntahi, peringkat ketiga. Peringkat ketiga tu namanya hasyiah. Hasyiah ni syarah dalam syarah. Kitab tu syarah dah, disyarahkan lagi. Dia lagi tebal, selalunya berjuzuk-juzuk. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Yang tu payah nak khatam pun payah tu. Selalunya orang tak ambil kitab tu untuk khatam. Dia cuma buat jadi rujukan, mana tak faham dia rujuk situ atau dia rujuk guru dia. Tu kitab, nama dia kitab hasyiah, yakni syarah kepada syarah. Itu peringkat. Peringkat kita baru mengaji ni, tadilah mubtadi' ngaji matan baru, orang pondok. Lepas tu kita naik sikit dah jadi senior pondok, lebih kurang ngaji pondok apa dah kat 10 tahun. 10 tahun pergi lah peringkat mutawassit. Lepas tu kita dah mutawassit, kita pun ngaji dalam lagi, ngaji banyak tempat ke sebagainya, sampailah diangkat menjadi ulama ke apa ke. Masa tu kita tahap muntahi. Tinggilah tu ilmu ni, kefahamannya tinggi. Jadi belajar pelan-pelan, insya-Allah. Baik. Okey, seterusnya kita pergi dekat, kalau makna dah faham, pergi kat lawan. Lawan bagi kidam apa dia? Hudus. Lawan bagi kidam hudus. Apa makna hudus? Makna hudus baharu. Okey. Lawan bagi kidam ialah hudus. Hudus tu apa dia? Hudus tu baharu. Baharu tu apa dia? Baharu tu pun kita tak faham lagi. Baharu tu maknanya berubah-ubah. Ikut step Mula kita
faham hudus dulu, tak faham hudus tu pergi baharu, baharu tu pergi berubah-ubah. Jangan langkau, pelan-pelan. Berubah-ubah. Apa makna berubah-ubah? Berubah-ubahlah. Siapa yang berubah-ubah? Makhluk. Kita semua berubah-ubah. Dulu muda, sekarang tua. Mana ada muda-muda sampai bila-bila? Ada. Tu jangan percayalah produk-produk jual dekat televisyen tu. Kembali muda. Tak ada, bohong. Dia kencing kita. Mana boleh muda kalau dah tua-tua lah. Dia kata hilang kedut. Tak ada hilang. Mu ambil sereka tak hilang kat kedut. Melekat dengan sereka-sereka buat pergi hospital Manjung. Tak jadi. Sebab apa? Sebab kita sifat berubah-ubah. Hari ini hidup, esok-esok mati. Nak pas mati, hidup balik. Hari akhirat berubah, sentiasa berubah. Siang berubah, malam semua berubah. Itulah sifatnya makhluk, berubah-ubah. Berubah-ubah itulah namanya baharu. Baharu itulah istilah Arabnya hudus. Hudus itulah lawan bagi kidam. Kenapa ada lawan? Tok Guru dah terang kan kenapa ada lawan. Nak bagi tahqiq, nak bagi kuat. Satu lagi, supaya kita kena faham, sifat ini Allah yang punya, lawan ni kita yang punya. Lawan tu kena kat kita. Allah yang bersifat dengan sifat kidam, kitalah yang bersifat dengan sifat hudus. Mana Allah tu tak ada permulaan, adapun kita ada permulaan. Kita ni berubah-ubah. Kenapa kita berubah-ubah? Sebab Allah yang mengubahnya kita daripada ada kepada tak ada, daripada tak ada kepada ada. Yang tu yang mungkin maujud ba'dal adam, mungkin makdum ba'dal wujud, mungkin sayujad, mungkin ilmu wah annahu lam yujad. Banyak lagi lah yang tu panjang ceritanya. Tu nanti suruh Tok Guru hurai sendirilah. Tok Guru hurai lagi tepat. Okay? Jadi nak cerita lawannya hudus. Hudus tu baharu. Baharu tu berubah-ubah. Berubah-ubah tu tidak layak bagi Allah. Maksud lawan ni makna tak layak bagi Allah. Kita kena mustahilkan. Tidak, Allah Ta'ala itu berubah-ubah. Kenapa kita kata Allah tidak berubah-ubah? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kita bagi hadiah. Hadiah dia package 4 hari 3 malam di Pangkor. Dah memang fikir dah ni. Cuba. Kenapa? Apa soalan saya? Saya pun lupa soalan saya. Kenapa apa tadi? Kenapa Allah tidak berubah-ubah? Mana mu tahu? Macam mana kita? Sebab tu kita kena belajar sampai kita faham betul. Jadi kalau datang Wahabi dia rock kita, mana hang tahu Allah tu tak berubah-ubah? Ke Allah tu memang berubah-ubah? Macam mana kita nak jawab? Kita siapa menang kat hang? Menang Wahabi mana boleh. Kita kena stand, kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi macam mana kita nak jawab kata Allah tidak berubah-ubah? Bawa perkataan kalau Allah itu berubah-ubah, maka siapa yang mengubahnya? Faham tak ni? Tengok macam nak makan. Tahulah lapar. Kalau Allah tu berubah-ubah, siapa yang ubah Allah? Sebab bila berubah maknanya perkara itu ada yang ubah. Macam Tok Guru saya buat contoh. Kita parking slipper kita kat sini. Habis-habis kuliah cari slipper tak jumpa. Mana lagi slipper aku? Cari jumpa kat belakang sana. Slipper kita kat belakang sana. Kita kata macam mana slipper aku ada sini? Kawan kita pun datang. Alah, tadi aku nampak slipper tu jalan sendiri. Sekali lagi tergeliat dia ni. Kata mana boleh slipper jalan sendiri? Akal tak boleh terima. Sebab tu ilmu tauhid dia bicara tentang hukum akal. Akal tak boleh terima. Tak boleh terima kata benda yang berubah itu berubah dengan sendiri. Tak boleh terima. Setiap yang berubah pasti ada yang mengubahnya. Oh dak ni tadi member hang dia pinjam slipper hang buat pergi tandas. Tu dia pakai situ, dia nak kencing tak tahan. Dia sarung je slipper siapa tak tahu, dia ambil lah. Dia pergi tandas, masa masuk dia duduk situ, dia masuk ke situ. Oh patutlah. Barulah patutlah. Jadi mana boleh matahari naik sendiri? Tak boleh terima akal.
Mesti ada yang menaikkan matahari dan menurunkan matahari dan mengeluarkan bulan. Mesti ada yang atur siang dan malam. Takkan boleh siang dan malam terjadi dengan sendiri. Seperti terjadinya selipar boleh bergerak sendiri, tak boleh terima akal. Boleh faham tak? Ada satu kisah di Rusia. Rusia ni kebanyakan mereka ni golongan etis. Golongan etis tak percaya Tuhan. Nah, dia kata alam ni terjadi dengan sendirinya. Ni golongan etis lain, tak percaya Tuhan. Golongan ideologi komunis. Dia kata tak ada. Semua ni jadi sendiri. Sebab tu di universiti di sebuah universiti, pelajar-pelajar universiti lah hebat-hebat lah. Pensyarah dia ni orang Islam. Syarah dia fikir macam mana aku nak tune kepala otak pelajar-pelajar aku ni supaya yakin alam ni, dunia ni ada Tuhan yang mengaturnya. Jadi masuk dalam bilik lecturer tu, dalam kelas dia, pensyarah dia kata macam ni, saya ada sebuah cerita. Kamu tahu tak? Pelajar-pelajar pun buka buku. Kamu tengok buku kamu masing-masing. Kamu tengok tulisan itu. Kamu tahu tak sejarah buku ni macam mana boleh terjadi sebuah buku? Kata pelajar, kami tak tahu, Prof. Pensyarah ni pun kata, okey baik, saya terangkan macam mana buku ni boleh terjadi. Suatu zaman dahulu kala berlaku ribut taufan. Ribut yang sangat kencang menyebabkan pokok-pokok di hutan ni tercabut akar dia, terbang lepas tu hempas sama-sama di pelepak. Punya apa nama, berpusing-pusing pokok tu sampai hancur jadi kepingan-kepingan kertas jatuh ke tanah. Angin yang sama tadi yang kuat menolak air laut. Air laut pun terbang ke udara, jatuh di atas kertas tadi, membentuk tulisan. Maka terhasillah buku yang ada di hadapan kalian. Pelajar universiti, bukan pelajar pasti. Kalau pelajar pasti, gitu je. Nah, ni pelajar universiti mesti dia fikir. Dia pun pandang sama dia. Dia kata, pensyarah aku ni biul dah rasanya. Bro, mana boleh bro? Mana logik? Kertas punya cantik macam ni, dia punya cutting punya elok. Rupanya pelajar dia orang Penang. Selingan kan? Dia kata kertas punya elok macam ni, macam mana takkan jadi dengan sebab ribut taufan jadi kertas. Tulisan tengok straight, tulisan hurufnya satu-satu, takkan dengan sebab air terbang jadi macam ni. Tak logik ah, dia kata. Maka kata pensyarah dia, maka logik ke tak logik, alam ni boleh terjadi dengan sendiri. Kalau kertas ni pun mesti ada yang apa, ada kilang kertas dia, ada tukang buat kertas ni, ada tukang buat tulisan ni. Takkan bumi ni tak ada tukang buatnya, takkan dia jadi sendiri. Pelajar dia pun tu tercengang tadi tu, masuk Islam semua. Tu kita nak dalil, inilah dalil. Inilah hujah kita nak ajar kepada mereka yang belum Islam. Kita kena ada rasa kesian, mereka tak nampak akidah sebenar. Sebab tu Dr. Zakir Naik kata, tak apalah Dr. Zakir Naik orang kata Wahabi, tapi pada satu sudut bahagian dia membawa orang masuk Islam tu baguslah. Jadi dia kata kita tarik orang pada Islam, golongan etis lebih mudah daripada golongan jahil murakkab. Jahil basit lebih mudah daripada jahil murakkab. Sebab apa? Sebab jahil basit dia kosong terus. Sebab hati dia kosong itulah kita bawa masuk Allah dalam hati dia, maka dia boleh terima Allah. Yang payah ni jahil murakkab, macam Yahudi, Kristian. Dia dah pegang bulat-bulat Jesus Tuhan, Jesus Tuhan. Kita nak kena buang dulu Jesus tu daripada hati dia, masuk Allah. Tu susah sikit lah dakwah dia tu. Betul golongan yang tak percaya Tuhan ni. Lepas tu kita tengok hari ni, orang Hindu, orang Buddha, ada kebanyakan mereka dah tak percaya dah dengan dewa-dewa dia sendiri. Saya ada kawan orang India, kadang-kadang nampak ada 3 line, kadang-kadang tak ada 3 line, kadang 1 line, kadang Buddha line dia. Kita kata, hari ni tak ada line, hari ni tak semayang. Kenapa tak semayang? Saya tak ada percaya. Dia kata dia tak percaya. Habis tu yang ada line, itu mak saya suruh, saya kena buat jugalah. Kan? Dah hari pagi ni mak saya tak ada, saya tak semayang lah. Kenapa tak semayang? Tak percayalah. Itu bukan Tuhan lah, dia kata. Dia duduk saja, saya cakap dengan dia, dia diam. Dia sendiri cakap. Nah, kawan saya tu. Kan? Dia diam. Saya, oi. Dia orang bodoh je situ.
Kan? Itu kata ini bukan Tuhan lah. Tapi masa tu saya tak ngaji pondok lagi, jadi tak pandai nak ajar dia. Tapi nak cerita lagi, kebanyakan mereka dah tak berapa percaya dah ajaran-ajaran nenek moyang ni. Masa ni kita nak masukkan jarum Islam gitu. Kita nak masukkan pemahaman, sebab orang berfikir dengan akal. Sebab tu tauhid berkait dengan hukum akal. Tak semesti kita kena bawa dalil Quran hadis. Kita nak baca ayat Quran kat dia, mana dia faham? Kamu tahu tak, dalil Quran ayat sekian pada anian semua kita pom baca. Apa? Dia tak faham ayat Quran. Kita kata ni hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Apa sahih? Dia tak faham ayat Quran, dia tak faham hadis, dia tak faham. Habis macam mana kita tarik orang macam ni? Kita ada akal, dia ada akal tak? Dia ada akal. Itulah kepada dalil akli. Sebab tu kitab Matan Ummul Barahin dia bawa dalil akli. Macam tadilah dalil akli. Manakan logik semua ni boleh terjadi, siap dengan cantik bukit bukau, nak tiba-tiba kata terjadi dengan sendiri. Ada satu lagi mitos, dia kata bumi ni asalnya flat, rata aja. Kemudian meteor datang daripada angkasa lepas tu, jatuh ke bumi. Bila jatuh, dia meletup membentuk kawah, berlubang. Air hujan pun turun. Bila air hujan turun, mana tempat berlekuk, jadilah laut, jadilah sungai, jadilah tasik. Akhirnya terjadilah bentuk bumi yang berbentuk-bentuk. Dia kata itu. Sekali dengar nampak macam logik, kali dua dengar kena kencing. Kita kata, boleh ke logik dengan akal kita fikir? Kita tengok dunia ni cantik ke buruk? Tengok bukit bukau, tengok laut, cantik ke buruk? Cantik. Logik ke sesuatu yang meletup menghasilkan cantik? Ni musim nak raya kan, kita beli mercun, ambil mercun bola, buh kat mulut. Jangan banyak sangat, 3 biji sudah bakar kan. Bila meletup, tengok muka tu bertambah cantik ke bertambah hodoh? Masa belum bakar hodoh dah. Lepas bakar 4 kali hodoh. Elok-elok hidung dia sini, duduk sini, hidung duduk sini, mata duduk bawah, tukar habis, pecah habis muka, dah lawa ke? Jadi manakan logik bumi ni terjadi dengan sebab letupan meteor, sedangkan bumi ini cantik. Jadi tak boleh terima. Mesti ada yang menciptanya, yang buatnya jadi cantik. Tok Guru kata, kalau kita tengok bumi ni pun dah cantik, yang menciptanya lagilah sangat cantik, walaupun kita tak tengok lagi. Walaupun kita tak tengok lagi. Kita tengok canggihnya telefon ni, siapa buat? Kita tak jumpa engineer ataupun pereka yang mencipta telefon ni, tak jumpa. Tapi dengan tengok teknologi telefon ni canggih, kita automatik kata orang yang buat telefon ni orang yang sangat bijak, yang cerdik, sebab dia boleh menghasilkan telefon yang macam ni punya hebat. Walaupun kita tak jumpa lagi tukang buat tu, tak kenal pun siapa dia, duduk tang mana kita tak tahu. Kita tak bertemu Allah, tapi dengan tengok hasil ciptaan Allah, kita yakin Allah itu maha hebat. Itulah. Itulah bahawa itu yang disebut syuhudul kasrah fil wahdah. Kamu tengok yang banyak sehingga kamu mengesakan yang satu. Itu peringkat kita orang awam, kita syuhudul kasrah fil wahdah, melihat yang banyak sehingga nampak yang satu. Tengok pokok, ingat yang satu, yakni Allah. Tengok apa pun, ingat kepada Allah, balik pada Allah. Itu tahap mubtadi, tahap permulaan. Bila kita dah tahap hebatlah sikit, wali-wali Allah ke apa ke, dah tahap tinggi, dia bukan lagi syuhudul kasrah, tapi dia syuhudul wahdah fil kasrah. Dia nampak Allah dulu, baru dia nampak alam. Kita nampak alam dulu, baru nampak Allah. Kalau orang yang makam tinggi, dia nampak Allah, baru nampak alam. Contoh, nak bagi mudah faham, macam air paip. Kita bukan tukang paip, kita bukan tukang-tukang buat paip, buat tangki, kita bukan tukang. Kita cuma nak menggunakan paip tu. Kita pulah-pulah, air tak keluar. Kita rasa paip air itu yang rosak. Kita tak tahu puncanya daripada tangki, sebab kita tak pernah naik, tak pernah tengok tangki. Kita cuma nampak paip. Kenapa air paip tak ada? Kaji punya kaji, ikut paip tu, ikut. Oh, tangki. Mana dia nampak paip dulu, baru dia nampak tangki. Sebab dia orang biasa. Tapi kalau tukang, air tak ada lah, sat.
hampi mana ni? Air tak ada kat paip ni. Tahu, dia pergi panjat atas. Aku kata paip yang tak ada air. Ya, aku reti lah. Jap lah, aku nak ejah ni. Tak hampi mana? Aku naik atas ni. Nak apa pergi tangki tu? Sebab tangki tu lah puncanya. Sebab dia orang yang dah tahu. Sebab apa? Sebab dia tukang. Dia mahir dah. Tu panggil arif. Sebab tu orang yang sampai tahap arif billah, dia tak pandang dah alam. Dia pandang Allah. Pandang Allah baru dia nampak alam. Kita pandang alam baru nampak Allah. Tak apalah kata tu guru, walau kita mula-mula pandang alam dulu baru nampak Allah. Lagi contoh, kalau kita baru first time masuk pondok, datang kat tempat Tok Guru ni, Madrasah An-Nur ni, kita berhajat kepada dalil sekeliling. Dalil sekeliling, penunjuk-penunjuk sekeliling. Kat mana madrasah Tok Guru di Pangkor tu? Sampai kita kena ikut step. Kata naik ferry dulu. Sampai dekat JT Pangkor, naik teksi warna pink. Cakap dia Teluk Nipah. Kita pun sambil jalan tengok saya, oh Teluk Nipah ni kat sini. Dan sampai Teluk Nipah, orang pula cerita kat depan tu ada satu chalet. Masuk dalam. Masuk dalam, diikut step-step chalet, masuk dalam, pokok lah sekali baru sampai sini. Siapa dia kena tengok keliling dulu? Sebab dia belum mahir, dia belum biasa sampai. Tapi kalau orang dah duduk sini, Pakcik Bidin duduk sini dah, tidur sini apa semua sini, dia kena tengok dulu Teluk Nipah. Ni Teluk Nipah. Nak esok Teluk Nipah, tak ada dah. Dia tak pejam mata sampai dah dia. Sebab dia tahu dah tempat ni. Masuk kot celah hutan pun dia boleh masuk. Dia tak payah masuk ikut jalan ni, dia masuk kot belakang pun dia boleh. Nah, sebab apa? Sebab dah mahir. Boleh faham? Sebab itu dalam kitab hikam, ada seorang anak murid dia tanya pada seorang syekh guru dia, "Ya syekh, apa dalil Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah?" Kata syekh dia, orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Allah, tidak lagi memerlukan dalil, dia kata. Boleh faham? Kita ni baru mengaji bawah. Sebab tu kita kena mengaji satu-satu. Nama sifat, erti sifat, makna sifat, lawan sifat. Kita kena faham satu-satu, baru nampak. Tu syudul kasrah fil wahdah tadi tu. Tapi kalau orang yang dia dah mahir semua ni dah, dia main, dia bulatkan terus, Allah tu lah segala-galanya. Bila tanya dalil, tak payah sembang bab dalil dah. Dia kata Allah tu Allah. Kita tanya dah, Allah tu macam mana? Allah, aku tak dapat nak hurai sebab Allah lah Allah gitu. Sebab dia tak ada dah main-main ni dah. Dia dah terus dia kenal Allah dengan Allah tu sendiri. Tapi bila dah ngaji lah, jangan belum ngaji pun jawab gitu. Dah kenal Allah, Allah tu Allah. Dah tahu tak wujud Allah Allah. Padahal dia balok liat tak mengaji. Tu bukan dia. Nak? Ada faham tak? Sebab itulah kalau kita mengaji sifat 20 ni, memula dia 20 sifat. Sebenarnya last kali bila kita mengaji khatam nanti, kita tak nampak 20 dah, kita nampak 50. Sebenarnya 50. Ni panggil 50 aqaidul iman. Daripada 50 tu nanti dia jadi 4 ni. Daripada 4 ni nanti, daripada 4 ni pula nanti kat belakang-belakang kitab ni dia akan jadi 2 je. Istiqna dengan iftikar. Daripada 2 tu pula akhirnya tinggal 1. 1 itulah Allah semata-mata. Tu dah clear dah tu maknanya. Dia faham dah tu. Bila sebut Allah dia faham tu. Gitu nak. Contohlah lagi. Contoh, kita banyakkan contoh. Contoh orang yang baru kenal saya dengan yang dah lama kenal saya. Orang baru kenal, macam mana Ustaz Syakir tu? Dia pakai jubah hitam lah. Pakai jubah hitam, serban dia kadang-kadang merah. Dia tinggi tak tinggi sangat. Dia sebut ciri-ciri sifat sebab dia pun baru-baru kenal. Tapi kalau orang dah kenal sangat, siapa dia kenal sangat, bini saya ke, atau kakak abang saya ke, mak saya sendiri, kenal tak Ustaz Syakir? Oh, awak tak kenal anak aku, kata mak saya. Dan macam mana dia? Macam susah nak cakap pun susah lah. Dah anak aku kenal sangat dia. Tak tahu dah kenal tu macam mana? Tahulah. Dia tak boleh nak hurai dah sebab terlampau kenal. Boleh faham? Faham tak ni? Buat-buat faham dah lah. Pening. Boleh nak? Tapi kita bermula daripada bawah. Tak apa, pelan-pelan, insya-Allah. Baik.
Jadi lawannya hudus tu baharu. Ini tidak layak bagi Allah. Allah tidak layak bersifat dengan sifat baharu. Kerana apa? Tadi kita sebut dah. Kalau kita kata Allah itu baharu, bermakna Allah itu berubah-ubah. Kalau Allah itu berubah-ubah, maknanya Allah berhajat kepada sesuatu untuk mengubahnya. Mana mungkin akal tak boleh terima. Sebab Allah lah yang mengubah sesuatu, bukan Allah yang diubah oleh sesuatu. Boleh? Nah, jadi kita rad talak. Jadi mustahil ni ada pada Allah Taala. Mustahil Allah Taala bersifat dengan sifat hudus. Dan hudus tu ialah kita. Kitalah yang baharu, berubah-ubah. Selesai. Yang kelima, dalil. 5 dalil. Bakok tak sempat jugalah. Dalil terpecah pada 2. Satu namanya dalil naqli, satu lagi dalil akli. Nun qaf lam ya. Satu lagi ain qaf lam ya. Naqli artinya naqal. Naqal artinya cedokan. Cedokan artinya ambil daripada Quran ataupun hadis. Sama ada diambil ayat Quran sebagai dalil atau hadis sebagai dalil. Tapi dalam kitab kita Matan Ummul Barahin, Imam Sanusi dia bawa dalil akli. Sebab dalil akli tak apa, kita boleh rujuk Quran, boleh rujuk hadis, tak ada masalah sangat yang tu. Masalahnya dalil akli ni, menggunakan akal berfikir. Jadi kalau dulu di pondok, tok guru suruh setiap seorang bagi dalil akli. Sebab dalil akli boleh jadi banyak. Seorang-seorang boleh bagi contoh yang berbeza-beza. Apa dalil akal mengatakan Allah itu kidam? Allah tu tak ada permulaan. Apa dalilnya? Apa bukti dari sudut akal kita kata Allah ni tidak ada permulaan? Apa kita nak cakap? Kita kena bawa ni boleh sampai kepada dalil. Baru dikatakan hakikat makrifah. Dalam kitab Hidayatul Sibyan ada sebut al-jazmu mutabiqul lil haqqi an dalil. Barulah orang tu dikira benar-benar mengenal Allah. Sampai boleh membawa bukti yang kukuh. Nah, dalil akli bahawa Allah tak ada permulaan. Sekali lagi, ni saya ajar macam mana nak mencipta dalil untuk akli. Bawa datang perkataan kalau. Kalaulah Tuhan itu ada permulaan baginya, sebab kidam tu tak ada permulaan. Jadi kalau Allah itu ada permulaan, siapa yang memulakan Allah? Kalaulah Tuhan itu ada awal bagi wujudnya, siapakah yang lebih awal wujud daripada Allah? Maka tidak ada, akal tak boleh terima. Kerana Allah lah seawal-awal wujud. Kerana Allah lah segala bentuk permulaan. Allah tidak ada permulaan baginya. Kerana Allah lah al-awwalu wal-akhiru. Kan dalam Asmaul Husna namanya. Allah lah yang terawal dan yang terakhir. Maksud terawal tu, Allah lah segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang lebih awal daripada Allah. Kerana tidak ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Maka itulah dalil aklinya. Boleh faham? Faham tak? Letih. Faham tak? Boleh tak? Faham je lah. Okey, boleh. Habis dah sampai dalil. Habis. Itulah tafsiri. Okey, ada soalan untuk kidam. Kalau kidam kita senang faham, ana masuk bakok je lagi senang. Bakok je laju terus. Sebab kidam dengan bakok ni sifat yang bergandingan. Ada soalan tak untuk sifat kidam? Dia tak ada soalan ni dua sebab. Tak ada soalan. Pertama, asal gelak. Pertama sebab dia tak tahu apa-apa. Lepas tu tak ada soalan. Ada soalan tak? Tak ada. Awak tak ada? Tak tahulah Ustaz. Nak tanya apa pun tak tahu. Ustaz bagi salam sampailah lah. Satu habuk Ustaz cakap pun saya tak faham. Jadi nak tanya apa pun tak tahu. Dia kata. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua tak ada soalan. Kenapa tak ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Kenapa tak ada soalan? Sebab saya faham semua. Dia kata. Nah, sebiji apa Ustaz cakap semua saya faham. Kalau Ustaz suruh saya ulang balik sebiji macam Ustaz, tangan kaki sama naik, dia kata.
Jadi kemungkinan tak ada soalan ni kemungkinan yang pertama. Yang kedua. Faham semualah tu kot ya. Boleh tak? Bolehlah ganti buat daurah pula. Bila-bila kan? Boleh tak? Kalau boleh kita terus alang-alang tu shoot terus lah. Duduk saja bukan boleh minum pun ya. Boleh ada. Nasib baik ada. Hudus tu sifatnya, hadis tu pemilik sifat kepada hudus. Boleh? Okay? Hudus tu sifatnya, hadis tu dipanggil si pelaku sifat. Kalau kita mengaji, dia ada fa'il dan fa'il. Fa'il si pembuat fa'il. Okay? Orang cakap isim fa'il kan? Tu dia. Lagi ada soalan? Tanya, hadis 40 Imam Nawawi tu sama. Nabiul sangat tu. Itu hadis lain, itu hadis sabda Nabi, ni hadis lain. Ada ya. Nak senyum ke nak tanya? Okey. Baik. Ada tapi. Okey, bagus. Belajar 5 ni adakah dikira belajar tafsiri? Itu soalan pertama dulu. Ya, kita belajar dengan 5 poin ni, 5 perkara ni, bererti kita sudah belajar secara tafsiri. Soalan kedua, kalau orang tanya kita tak boleh jawab, adakah kita sudah belajar tafsiri? Kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Tengok dia belajar ke tak. Kalau dia dah belajar, ialah jawapannya dia dah belajar. Tapi kenapa tak boleh jawab? Sebab dia belum mahir. Sebab tu belajar tak boleh sekali. Sebab tu ada istilahnya ulang kaji. Dia kena belajar balik lagi. Sebab itulah kalaulah belajar ni sekali saja, madailah ulama sekarang sebuah kitab dah cukup dah. Imam Sanusi dah karang kitab, ulama lain tak payah karang tak apa. Sebab ini cukup dah. Tapi sebenarnya belum cukup. Sebab tu kita kena mengaji macam-macam kitab dan macam-macam guru. Kita dah khatam dah kitab Matan Ummul Barahin. Bila-bila pula dengar ada orang buat pengajian kitab Daurah Tauhid, kitab Bakuratul Amani. Pergi ngaji pula Bakuratul Amani. Dihurai pula lagi, hurai. Ada khatam pula Bakuratul Amani. Dengar pula ada orang baca kitab Faridatul Faraid. Pergi ngaji pula Faridatul Faraid. Tu semua kitab tauhid. Lagi kita mengaji, lagi kemah. Lama-lama bila kemah, dia kejap kemah dalam kepala. Nak elok duduk dalam ni. Orang tanya sak boleh jawab. Dia begini, otak kita ni dia macam laci ni. Nampak ke laci ni? Laci meja lah. Otak kita ni dalam ni macam laci. Kita mengaji, kita macam kita tulis otak, tulis. Lepas kita dah tulis, kita simpan mana? Kita simpan dalam laci. Kalau almari baru beli punya, dia masih lagi kasar, dia tak smooth. Nak buka pun ketat. Sebab apa? Kerah lagi barang dalam dia. Begitulah juga baru-baru mengaji, otak kita ni ketat. Jawapan tu ada, kita ngaji dah simpan dalam ni. Tapi bila orang tanya nak buat keluar tu, dia sekat. Tak boleh buka, sangkut. Macam mana? Hari tu faham, hari tu hangguk dah. Baru semalam ngaji, kata semalam hangguk, hari ni geleng. Tak ingat dah. Bukan tak ingat, ada dalam, tapi nak buat keluar tak boleh. Habis macam mana solution dia? Macam mana nak bagi laci ni mudah buka? Macam mana? Laci ni ketat, macam mana nak bagi dia mudah buka? Apa cakaplah betul, takut. Yelah ulang kaji. Tak, laci ni nak ulang kaji. Macam mana kaji? Maksudnya banyak kali buka. Buka tutup. Lama-lama dia ringan tak? Pintu mula-mula ketat pintu tu, baru pasang gitu. Dah buka tutup. Macam cabut terus pintu tu. Macam tu lah, dah buka tutup. Mudah lah. Bila dah selalu kita main ilmu ni, sebab tu dia cakap term dalam ilmu tajwid, mungkin kita baru first time dengar. Kita baru first time dengar yang dikatakan apa? Ma'ani salbiyah tadi tu, nafsiyah. Hari ni baru dengar salbiyah. Selama ni ingat makcik salbiyah dia kata. Nak contoh. Tapi dah selalu duk ngaji pondok sana, ngaji pondok sini, ngaji daurah sana.
Lama-lama selalu dah dengar ustaz-ustaz lain pun sebut salbiyah, nafsiyah. Lama-lama benda tu dalam ni dia senang. Bila orang tanya, sak boleh jawab. Ni sifat apa ni? Ni sifat salbiyah. Jangan tahu salbiyah dah, kan ngaji dah. Ada. Sebab tu kita kena latih selalu. Sebab tu tak madai 4 hari ni je. 4 hari ni kita apalah kita mengaji, tapi lepas-lepas ni jangan berhenti mengaji, ngaji lagi lah. Ada. Semua 4 hari ni kita berkampung di sini. Yang lain-lain tu mungkin kita mengaji dekat masjid-masjid surau, kuliah bulanan ke apa ke, hadirlah majlis ilmu. Jadi biasakan benda tu selalu, lama-lama dia sudah jadi terbiasa dalam kepala kita. Boleh? Lagi soalan. Jadi soalan dia yang tak boleh jawab tadi, dia dah dikira mengaji bila dia dah mengaji, cuma dia tak boleh jawab sebab belum kemah dia punya pemahaman, sebab dia kena ulang kaji lagi, kena selalu, barulah lama-lama dia kejap kemah. Boleh? Sebab itulah mengaji tak boleh sekejap. Dia ada nazam dia dalam kitab apa, tak lupa nama kitab tu. Dia ada nazam dia. Dikatakan syarat orang mengaji, salah satu syarat mesti tuluz zaman. Dia kata tuluz zaman ni maknanya ambil masa yang lama. Tak boleh. Mana ada orang mengaji setahun 2 layak dah jadi ulama, jadi ustaz. Sehingga kan kalau dulu-dululah orang mengaji pondok 25 tahun mengaji baru panggil budak pondok. 25 tahun. Bukan 25 bulan. 25 tahun ngaji pondok baru dapat gelaran budak pondok, bukan ustaz. Budak pondok baru. Dan kalau kita baru 4 hari, baby pondok. Ada 4 hari baru. Nah, baby pramatang. Kalau 25 tahun baru budak pondok. 40 tahun baru bolehlah nak panggil kepala telaah ataupun ustaz. Kepala telaah ni kalau pelajar-pelajar lama datang, dia yang buka kitab-kitab lama yang tok guru tak ulang. Kurang 40 tahun kau dah jadi ulama. Ulama 50 tahun, 60 tahun. Wah, bukan sikit-sikit masa. Bukan sikit-sikit masa. Dia kena lama. Sebab dia nak melazimkan benda tu selalu. Okey? Boleh? Jadi jangan putus asa, teruskan mengaji sampai bila-bila. Betul orang tanya saya, kenapa ustaz tak duduk luar, ustaz duduk pondok lagi? Sebab ni kita nak mengaji lagi. Tak cukup kita mengaji sikit. Ngaji lagi. Sambil-sambil kita mengaji, kita mengajar. Ngaji gitu. Ngajar pun bukan ngajar apa, kongsi ilmu apa yang kita tahu, tu je. Bukan alim pun. Macam tu. Boleh? Kita rehat dululah. Ana pun penat cakap kat unti tadi. Lepas asar lah. Pasal kita sambung bakok. Boleh nah? Tak ada soalan, kita tangguh majlis kita di sini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dendam satu lagu, penat ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Nabi Rasulullah. Himalaya imbalan
baginda kemasan buat mengendam, karena tertewas lalu memeluk Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi